Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat saya di Facebook minta untuk saya buat satu video reaction bagi memberi ulasan terhadap kenyataan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya tonton video berkenaan, terus saya terdetik bahawa ini adalah satu perkara yang berat. Boleh kena saman kalau alumni Universiti Islam Madinah mahu bertindak. Saya nukilkan sebahagian kata-kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya transkrip kenyataan beliau. Dia kata, orang tua kita mesti tergiur. Anakku ngaji di Madinah, dapat beasiswa, tiket free, gratis. Tentang anak nanti bawa pahaman tajisim, bawa pahaman tajisbih. Bukan Abi, bukan saya. Ulama, ratusan ulama mengatakan yang punya pahaman tasbih dan tajsim itu kafir. Kita masyarakat tak kisah. Ada jadi Wahabi kah, jadi Salafi kah, jadi ekstrim. Sampai pada tahap pada waktu mereka ekstrimnya nanti, mbak ayah pun dia kafirkan. Bukan setakat dikatakan sesat saja. Itukah kira-kira yang kita tunggu? sebenarnya kenyataan Syekh panjang lagi. Bahkan kalau kita kata tuhmahan, masih sangat banyak boleh diteliti. Anda boleh tonton sendiri video itu, saya letakkan di ruang description. Di dalam video saya ini, saya akan memberikan ulasan atau video reaction berdasarkan sisi pandang saya sendiri. Kefahaman saya atas video yang saya lihat, ia tidak berkaitan dengan siapa-siapa. Bahkan jika Syekh Nuruddin memaksudkan perkara lain, saya sentiasa bersedia untuk menarik balik kenyataan saya ini serta-merta. Apa yang saya cuba buat ialah saya mahu untuk berlaku adil kepada semua pihak, insya-Allah. Di dalam kenyataan beliau ada dua perkara yang berat, iaitu yang pertama, dakwaan belajar Madinah akan belajar tashbih dan tajsim. Kedua, dakwaan belajar di Madinah nanti balik sesatkan bahkan kafirkan orang ramai termasuk mak ayah sendiri. Kedua-dua ini adalah dakwaan yang cukup berat. Saya pasti sesiapa saja yang dengar kenyataan ini pasti akan rasa takut, pasti akan rasa bimbang. Bahkan pada saya secara peribadi, ia sangat tidak beretika apabila seorang tuan guru menyebutkannya kepada orang ramai secara terbuka. Ia mengelirukan dan sangat mengelirukan. Tuan guru Syekh Nuruddin walaupun pernah belajar di Mekah, beliau tidak pernah belajar di Universiti Islam Madinah. Beliau tidak mengikuti silibus pengajian di sana. Bahkan saya yakin bahawa dakwaan beliau adalah sangkaan semata-mata. Buktinya, tokoh-tokoh ulama Madinah dan pelajar-pelajarnya tidak pernah melakukan tajsim, tidak pernah melakukan tashbih. Mereka mengikuti manhaj yang benar-benar mahu menolak tajsim, menolak tashbih. Mereka kata yang tajsim itu mujassimah, yang tashbih itu musyabbihah, dan kedua-dua ini sesat. Itu mereka kata. Kenalkah anda kepada tokoh-tokoh lepasan Universiti Islam Madinah? Dengan mengenal tokoh-tokoh itu, anda akan tahu apakah benar dakwaan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya berikan senarai. Kemudian anda fikir, siapakah di kalangan mereka yang telah mengeluarkan fatwa yang menyokong tajsim, yang menyokong tashbih? Yang pertama, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, lepasan Madinah, Menteri Agama sekarang. Yang kedua, Dr. Abdullah bin Ma'zin, mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang ketiga, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pemegang PhD Universiti Islam Madinah, sekarang musyrif Pondok Sungai Durian. Dr. Ahmad Najib Abdullah Al-Qari, PhD Universiti Islam Madinah, keturunan Tok Kenali. Yang kelima, Dr. Muhammad Radhi bin Usman. Yang keenam, Dr. Fathul Bari Mak Jaya, antara pentahqiq Fadail Al-A'mal. Dan yang ketujuh, Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang, Presiden PAS. Kalau nak senaraikan lagi, sebenarnya banyak lagi, ramai lagi lepasan Madinah. Daripada kalangan selebriti juga, daripada kalangan ustaz-ustaz yang mengajar di masjid juga, dan ramai lagi. Daripada kalangan mereka itu, siapakah di kalangan mereka yang buat tajsim, yang buat tashbih? Di manakah kenyataan mereka yang mengkafirkan umat Islam sehingga mengkafirkan mak bapak sendiri? Kesemua orang-orang ini, apabila awak tanya mereka, adakah Allah sama macam makhluk? Mereka akan kata, tak. Allah tak sama macam makhluk. Jadi bila dia kata begitu, mengapa kita tidak mahu untuk bersangka baik dengan mereka? Bahkan ini adalah persetujuan di antara semua mazhab Ahlus Sunnah, iaitu Allah bukan sama macam makhluk. Jadi bila nak tentukan pula Allah tak sama macam makhluk, apakah manhaj yang dipilih? Anda nak pilih Asy'ariyah ke? Anda nak pilih Athariyah ke? Ahlul Hadis ke? Itu penilaian kemudian. Tetapi kita sudah bersepakat dalam hal ini bahawa Allah tidak sama seperti makhluk. Jangan terkejut jika saya sebutkan bahawa Al-Imam Al-Akbar
Al-Akbar Al-Azhar sebelum ini, iaitu Syekh Sayyid At-Tantawi yang meninggal pada tahun 2010, tahun kedua saya berada di Al-Azhar. Dan dia ni, Syekh Sayyid At-Tantawi, Al-Imam Al-Akbar, dia pernah mengajar di Universiti Islam Madinah pada tahun 1980 dan beliau menjadi Ketua Jabatan Tafsir. Lepas tu baru beliau dilantik sebagai Mufti Mesir pada tahun 1986 dan 10 tahun kemudian baru dilantik sebagai Al-Imam Al-Akbar Al-Azhar. Mentohmah orang yang belajar di Universiti Islam Madinah sebagai pelaksana tajsim dan juga tashbih, bahkan sampai ke tahap menyesatkan dan mengkafirkan umat Islam, adalah tomahan yang sangat berat. Anda jangan guna kaedah Asy'ariyah di dalam menentukan tajsim dan tashbih kerana anda sedang berada dalam sekolah pemikiran yang berbeza. Sekolah pemikiran yang berbeza. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, solat witir adalah sunat. Manakala dalam mazhab Hanafi, ia wajib tetapi tidak fardu. Anda keliru tak? Wajib tapi tidak fardu. Anda tak boleh membantah hukum wajib dalam mazhab Hanafi dengan mengandaikan ia sama dengan kefahaman wajib mazhab Asy-Syafi'i. Kerana bagi mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur, wajib dan fardu adalah sama. Manakala Hanafi, sekolah Hanafi mengatakan wajib dan fardu berbeza. Solat 5 waktu bagi Hanafi itu fardu dan solat witir bagi Hanafi ia wajib. Perbincangan dalam hal ini sangat menarik. Cuma saya nak highlightkan di sini, jangan kita judge orang dengan label yang kita sendiri bawa, tapi fahamkan label itu daripada hakikat kenyataan orang berkenaan. Nak tahu tentang akidah yang mereka pegang bukan susah. Anda beli buku terjemahan Akidah Salaf dan Ahlul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni yang sudah wafat 1000 tahun lepas pun. Saya letakkan link buku tu di bahagian description. Pelaburan ilmu untuk yang ni hanya RM30 saja. Kalau RM30 pun tak mau nak keluar, jangan suka dakwa-dakwi. Kalau orang kata, ish, itu Imam As-Sabuni, ulama Islam, mereka ni Wahabi, mana buku Wahabi? Ini buku terjemahan Syarah Usul Salasah. Penulisnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dia syarahkan buku Muhammad bin Abdul Wahab yang hampa kata Wahabi tu. Anda baca buku ni untuk tahu hakikat kefahaman Wahabi Saudi. Mungkin boleh kata kefahaman pelajar-pelajar universiti di Mekah dan Madinah. Saya letak di bahagian description juga. Anda boleh takut berdebat dengan orang kerana ada kemungkinan anda nak kena penampak. Tapi buat apa nak takut baca buku? Baca je lah. Kebenaran sentiasa akan menang. Itu konsep dia. Dan saya jamin, kalau anda bukan Wahabi dan tak sesat, anda tak akan jadi Wahabi dan sesat dengan membaca buku-buku berkenaan. Jika anda kukuh dalam mazhab Al-Asy'ariyah, pasti anda akan nampak kelompongan-kelompongan yang patut ditampal. Anda klik saja di description. Secara umumnya, saya kenal Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ketika di Mesir dahulu. Saya bukan anak murid beliau, tetapi kawan-kawan saya ramai daripada kalangan mereka adalah anak murid Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Bahkan roommate saya waktu dekat Mesir dulu, seorang yang sangat obses dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Saya mengaku dan mengiktiraf dengan sesungguhnya bahawa Syekh Nuruddin adalah seorang ilmuwan yang telah banyak melakukan kerja-kerja memandaikan umat dengan ilmu. Beliau banyak menulis buku-buku dalam bahasa Arab ketika berada di Mesir. Bahkan saya begitu berminat apabila membaca buku-buku beliau, apabila menceritakan tentang perbincangan-perbincangan fiqh, terutamanya perbincangan fiqh semasa. Cuma, bila kita sebut tadi dia adalah orang yang alim, orang yang pandai, orang yang cerdik, ulama. Tapi bila kita tengok kenyataan dia dalam hal ini, sikap ini kontra dengan keilmuan, kontra dengan tradisi perbincangan akademik. Apabila mentohmah orang yang belajar di Universiti Islam Madinah tanpa sebarang dakwaan ilmiah, ini boleh dipertikaikan. Orang kata, jangan susahkan hati masyarakat. Jika benar kenyataan itu, maka ucapan Syekh Nuruddin ni sangat menyusahkan hati masyarakat. Saya tiada kepentingan untuk nak bela Universiti Islam Madinah. Saya lebih sayang dan kasih kepada Al-Azhar. Jujur. Cuma jika anda dakwa Universiti Islam Madinah bawa ajaran songsang dalam keadaan kita telah mempunyai ramai ulama yang lahir daripada universiti berkenaan, maka saya fikir kita perlu membela. Kita tak setuju dengan mereka, bentangkan hujah kita. Sehingga akhirnya orang tahu nak pilih Azhari ke, nak pilih Madani, nak pilih Asy'ariyah ke, atau nak memilih Salafiyah. Adakah anda dapat sedikit perkongsian bermanfaat daripada video hari ini? Jika anda fikir video ini bermanfaat, berjaya memberikan kefahaman kepada anda, tekan butang share, kongsikan kefahaman ini kepada orang ramai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.